pendekatan, penafsiran, kupasan kepada makna salat, makna sembahyang yang dalamnya mengandungi begitu banyak falsafah, pengertian. Sama ada dalam gerak-geri dalam sembahyang itu ada artinya, maupun perkataan yang menjadi bacaan mengandungi makna-makna yang amat mendalam. Semakin dikupas, semakin dikaji, semakin ditulis, semakin nampak kelebihan-kelebihan salat yang jelas dia bukan ciptaan manusia. Tak mungkin manusia dianugerahkan kebolehan sedemikian atau untuk memformulakan satu ibadah, tak kira daripada khusus ibadah solat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, ibadah jihad, semuanya merupakan suatu adunan pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa taala yang sememangnya wajib dipertingkatkan, ditingkatkan. Dia kita lihat daripada perbuatan yang pada zahirnya tidak sangat mendatangkan apa-apa makna, sekadar angkat tangan, diam, tunduk, bangun, sujud. Tapi buahnya, hasilnya, kita dapat melihat bagaimana dengan salat yang serupa kita buat, Nabi buat, serupa kita buat, sahabat-sahabat buat, awliya buat, tabi'in buat, tapi pencapaian masing-masing berbeza. Salat Nabi, awliya buat, tabi'in buat, salat sahabat, salat tabi'in menggambarkan suatu keadaan transformasi daripada insan yang zahir macam ini. Bila dia berhadapan Allah Subhanahu wa taala dalam salat, dia boleh larut. Yang dikatakan khusyuk itu, ketundukan hatinya, sampai dia boleh fana daripada alam ini, sampai tidak sedar apa yang berlaku dalam alam ini, sampai macam kalau sahabat yang pernah mengalami keadaan-keadaan tertentu sampai mereka tidak tahu apa yang berlaku di sekeliling mereka waktu mereka sedang semayang. Makna dia dipertingkatkan daripada insan yang fizikal, kita ada tubuh, ada jasad, kepada insan yang spiritual, insan ruhani, yang boleh dijadikan itu sebagai penyelesaian kepada kesemua masalah-masalah yang dihadapi. Sebagai contoh, Nabi bila dia menghadapi tekanan-tekanan kerja, tekanan-tekanan penghidupan, demand, tuntutan daripada umat Islam yang susah, yang senang, demand daripada isteri-isteri yang sampai dia tidak mampu menghuraikan apa yang mereka minta, penyelesaiannya dia kata rayyahna ya Bilal. Rayyahna itu maknanya kita selesaikan dengan semayang, panggil yang ada sesemayang. So, semayang penyelesaian kepada masalah. Jiwa yang kosong, semayang merupakan jawapan. Hati yang tidak tenang, semayang merupakan satu sisa hati. So banyak benda yang dapat dilihat. Itu yang datang yang surah Al-Bayyinah itu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kamu tidak diarah, tidak diperintah, tidak disuruh untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dalam keadaan kamu ikhlas. Seolah-olahnya kalau tak mau jadikan sembahyang itu semata-mata kepada Allah Taala, tidak ikhlas, seolah-olahnya tak payah buatlah. Itu seolah-olahnya. Sebab tu ujung tu hunafa.
Dengan ikhlas itu akan sampai orang yang suci hati, yang bersih hati itu. Sebab tu dalam ni kita start dengan adapun kesempurnaan ikhlas. Tengok. Di balik kepada, bila saya katakan tadi, ibadah itu berpokok pangkal kepada keikhlasan. Ikhlas itu pula ada tingkatan dia, tak sama. Kita semua ikhlas, tapi diukur balik tak sama. Mungkin si fulan lebih ikhlas daripada si fulan. Ikhlas si fulan itu kita tak tahu, Allah yang tahu. Sebab saya katakan kesempurnaan ikhlas itu ada 3 perkara. Dijadikan sebagai satu panduan, tip. Nak kata dapat ikhlas itu, nak dapat macam mana, kena mengandungi dalam ikhlas ada 3 perkara. Kalau 3 dapat kita kumpulkan, dapat kita hayati, kita akan dapat makna ikhlas. Yang pertama, engkau tuntut dengan sembahyang itu dengan keredaan Allah. Jangan engkau tuntut akan reda manusia. Jangan mengharapkan manusia puji, manusia bagi kredit. Tapi harapkan reda Allah. Menebuang langsung keperluan ataupun pulangan segera yang bersifat duniawi. Itu dikatakan syarat yang pertamanya, kita tuntut, kita buat sembahyang itu, kita tuntut, kita nak dapat apa? Nak dapat keredaan Allah. Nak dapat redha Allah, mesti kena buat seperti yang dia suruh. Kalau kita buat yang bukan dia suruh, buat ikut kita, tak ikut dia, ikut Allah Ta'ala, nak redha macam mana? Sama kalau kita nak upah orang bekerja pun, kita bayar gaji berdasarkan kepada aspek yang kita suruh dia buat. Kalau dia buat ikut dia, tak ikut kita nak bayar upah macam mana? Walaupun dia buat kerja baik, dia buat kerja memang bagus sungguh, macam kita kata kita upah orang basuh kereta, tapi dia basuh kereta orang lain, bukan basuh kereta kita. Cantiklah dengan shining apa semua, minta upah kita. Aku suruh basuh kereta aku, atau ketua kereta juga. Apa yang kita suruh, apa yang Allah Ta'ala suruh, itu yang kita buat. Dapat redha kita buat kerana Allah. Sebab tu cantik jawapan, tapi tak betul, tapi cantik. Bila seorang sahabat masuk dalam masjid zaman Umar ataupun mungkin Rasulullah, yang pentingnya di semayang itu Umar ada dalam masjid. Dia semayang kalut, jenis semayang tangan raba rata, korek hidung lah masa semayang, duduk lebih kurang tepat, salang lebih kurang gitu. Dan dia keluar masjid, Umar panggil dia, "Awak apa tadi?" "Aku semayang." Dia kata, "Izhab innaka lam tusalli." Pergi buat semula. Tadi tu hang tak semayang lagi pun. Umar ni dia kasar, dia jenis orang, tapi pergi semayang semula. Semayang semula dengan cantiknya, berdiri, takbir dia cantik, rokok cantik, tidak cantik, salam cantik. Habis ke semua dah, dia keluar. Mana baik semayang yang awal yang buat tadi itu dari yang kedua tu? Dia bagus dia jawab, "Yang terbaik bagi aku yang mula aku buat tadi tu." Masa apa? Yang mula tadi itu aku buat semata-mata kerana Allah, walaupun sibuk. Tapi yang kedua aku takut kan. Kalau seorang ada tinggi, aku buat dia macam cantik, ketik hang jangan aku. Yang kedua aku buat untuk hang, untuk kamu. Betul jawapan dia. Sebab tu maka yang pertama tu dia buat kerana Allah, walaupun nampak tak elok, tapi dia ikhlas kerana Allah. Dia sibuk orang Arab Badawi. Yang kedua itu dia buat kerana orang tak cantik. Kita nak yang kedua tu dia buat kerana Allah. Itu yang saya katakan cantik, tapi tak cantik. Yang semayang cincai, yang kata cantik. Yang kedua cantik kerana hang.
bukan kerana Allah. Aku buat juga tu, dah terpaksa buat lah. Aku nak buat, okey suruh. Itu sebab tu ikhlas kita buat. Atau salat, bukan salat sahaja, apa sahaja pun kalau kita buat ikhlas ke semua hidup kita ini, memang itu yang kita ulang. Kalau inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tu yang kita latih setiap kali sembahyang tu. Sembahyang kita, ibadat kita, semua nusuki, semua ibadat, wa mahyaya, kerjaya, wa mamati, yang kita buat untuk mati, apa saja, kesemua kita buat lillahi rabbil alamin, buat untuk Allah. Itu yang kita gunakan perkataan nak buat apa pun bismillah, bismillah. Kata nak tidur pun bismillah, makan bismillah, jalan bismillah, buka lampu bismillah, buat kereta bismillah. Nak mengaitkan semua gerak-geri dan kerja kita buat itu, kita nak buat kerana Allah. Bila buat kerana Allah, seorang diri pun kita buat sama depan orang. Kalau kita buat seorang diri cincai, seorang diri depan rumah bukan elok ke? Seorang diri, maknanya kita kalau boleh, bukan buat kerana manusia, kerana Allah. Buat tengah malam, seorang diri dalam gelap pun kita buat cantik, kita buat tertib. Buat seorang diri dalam masjid orang tak ada, cantik. Bukan semua orang banyak. Itu nak mengatakan bahawa bila kita buat lillahi rabbil alamin wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia ada bersama kamu di mana pun berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah, apa sahaja yang kamu buat, dia melihat. Kalau datang perasaan itu, perasaan kita buat untuk dia sedang melihat. Tadi yang lelaki tadi itu, dia tahu Umar sedang lihat dia, maka dia buat cantik. Yang pertama dia tahu bukan lihat dia, tapi dia dah biasa begitu. Saya agaklah mungkin keturunan orang tadi tu, keturunan yang sembahyang sibuk-sibuk tadi, Umar marah tu, yang sampai sekarang ada di masjid tu. Tak tahu dia sembahyang bila. Garu sana, garu betul-betul, serban betul. Tengah sembahyang dia sugi tu, bulan puasa tengah bayar, ini tak ban. Allah, rokok dah punya. Apa dia biasa begitu. Tangan dia goyang sana, tangan goyang sini, buat apa. Itu keturunan tu, keturunan yang rumah marah tu. Tak ramai lah. Nak balik semua kepada Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah itu apa sahaja yang kamu lakukan, kamu kerja, basir. Dia melihat. Dia melihat. Macam cerita, okey, bukan panjang pun juga. Yang kedua, bahawa engkau lihat akan taufik itu daripada Allah. Nak boleh semayang ni nampak senang tahu, tapi tanpa hidayah, tanpa taufik, tanpa ihsan Allah, tak boleh semayang. Dia tak jadi. Mana syaitan boleh lagi mencelah tengah-tengahnya, membawa kita kepada meninggalkan salat. Sebab tu dia kata wa innaha lakabirah illa 'alal khashi'in. Sembahyang barang yang cukup berat, melainkan orang yang telah tunduk hatinya kepada Allah Taala. So maknanya kalau kita boleh sembahyang itu satu anugerah tu. Anugerah. Saya duk rasa lah dalam konteks masyarakat Malaysia. Cakap masyarakat Malaysia lah, masyarakat depan kita. Saya duk rasa lah, masyarakat Malaysia ni antara orang yang sembahyang betul, tak tinggal sembahyang, dengan orang yang sembahyang tapi tinggal sembahyang, tak lekat dengan waktu atau sembahyang tidak sempurna. Saya rasa yang tinggal sembahyang lebih banyak daripada yang sembahyang. Seulang balik, tengok balik. Tengok tempat kerja, tengok di pasar, tengok di perjalanan, tengok di sekolah, di tepi laut orang bersantai, tempat berkelah dan sebagainya, tempat kenuri dan sebagainya. Dan orang yang jaga ataupun yang concern sembahyang dia,
dia tak tinggal, dia buat dengan betul patuh tu. Saya kata sedikit bilangannya dibanding dengan orang yang meninggalkan salat, yang meninggalkan sembahyang. Saya pernah ulang puan tu kata macam kalau kita naik kapal terbang subuh, walaupun kapal terbang itu pergi ke Mekah, pergi nak buat haji, pergi buat umrah, atas kapal terbang itu memang susah, itu ujian. Yang menunaikan salat dalam 1% saja, paling banyak 2%, itu nak pergi buat umrah tu. Lepas tu lepas haji pula, selesai haji, selesai umrah, balik dari umrah, memang kita balik menyanggah matahari, kita akan jumpa sekejap Zuhur tu asar habis, kita masuk waktu maghrib sekejap, terbang malam jumpa sekejap lagi waktu subuh. Tapi kalau dikejut untuk makan pagi, semua bangun. Tapi kalau untuk sembahyang, bukanlah saya nak terlampau konservatif lagi, tapi nak menyatakan dalam perjalanan tu, kita dalam bas sama semua tengok makna dia, tu saya nak sebut poin dia bahawa tanpa taufik ni, tanpa ada anugerah Allah ni, tanpa ada satu hidayah Allah kepada orang, kita nak beri kesempatan, ruang kepada dia, nak buka kepala dia, tenaga nak pergi tunaikan sembahyang dalam waktu, bukan senang. Sebab tu kita kena ingat, bila kita boleh menunaikan salat, ada ruang kita berhenti, ada ruang kita sembahyang, boleh sembahyang atas terbang, boleh dalam masalah. Kalau kesemuanya boleh, makna itu kena ingat, bahawa engkau lihat akan taufik itu daripada Allah. Kena hargai. Sebab tak semua. Tengoklah di mana, tidak semua orang mudah. Waktu yang senang lah, waktu yang kita dalam keadaan tidak tercabar, waktu lapang kita ada masa, kita macam sekarang ni bagi semua pakai sembahyang maghrib okey, Isya sembahyang semua okey, betul lah. Waktu lain, waktu kerja, waktu mesyuarat, sibuk dengan show heboh. Itu saya kata hargailah ni, sebab tu jangan sia-siakan dia. Atau puasa pun kita balik lepas puasa ni bukan senang. Dengar senang puasa, tapi yang puasa yang sebenar yang bukan. Nak bangun sahur pun satu perjuangan yang hebat. Nak bangun sahur tu, tak bangun sahur pula dah puasa tak boleh pula kadang. Itu betul dia kata, bila kesemua yang dapat kita buat, hatta bala ambil yang lebih besar, kalau kita dapat menunaikan kewajipan yang besar-besar seperti mengeluarkan zakat, ekstra keluar lebih daripada zakat yang ada harta kita, buat kebajikan daripada harta kita, senang kan? Manusia dia sifat kikir. Tak semua zakat boleh orang keluar, tak semua sedekah boleh orang keluar, tak semua derma orang boleh keluar. Kalau kita boleh keluar, kita ingat itu taufik Allah Ta'ala yang membuang sifat kedekut, bakhil daripada kita, satu anugerah. Bukan senang. So saya kata bila ingat ini memang dua. Yang ketiga, untuk dapat ikhlas ni, engkau memelihara akan dia hingga hilang dirimu dengan dia. Memelihara salat. Alladzina hum an salatihim hafizun. Mereka yang sentiasa memelihara, jaga sembahyang. Jaga jangan terlepas. Kalau dia tidak jaga, dia terlepas. Terlepas maknanya kita tidak sembahyang. Lupa, bukan lupa, tak ingat. Bukan tak ingat, lupa. Lepas dan tidak terasa suatu tuntutan. Bila kita terlepas satu sembahyang tu, tidak terasa satu kerugian. Tinggal sehari puasa dengan sengaja lah, bukan kerana sakit, tak terasa satu kerugian. Ada orang tak puasa sebulan-bulan puasa,
Macam saya pernah cerita dulu sekali, dia kata ada seorang perempuan jumpa dengan saya, dia kata dia amat pelik dengan suami dia, puasa sehari pun tidak pernah, sahur tak pernah bangun, memang dia tak puasa. Saya paksa saya buat makan pagi, saya kena buat juga, sekali kena marah, tapi dia tiap-tiap malam pergi tarawih. Pula boleh berlaku ke orang puasa langsung tidak pergi tarawih? Berlaku tak? Suami saya tak pernah miss, tiap-tiap malam pergi tarawih. Puasa tak pernah. Saya syak, saya kata ikut dia kadar dia pergi tak? Dah syak dia pergi semua. Dia kata ke pergi tak? Dia katalah. Dia kata tu, saya kata orang tak puasa ni dia boleh kata macam-macam. Cuba ikut tengok sekali. Ikut apa? Ramadan habis dah. Pula. Bukan saya nak apikan dia, bukan jadi batu api. Cuba tanya orang jiran sebelah, tengok ada tak dia dalam surau tu. Tak tanya. Cuba tanya tengok sebelah. Dia bertanya orang sebelah. Orang sebelah kata, tak pernah nampak pun. Dia melesak. Cuba tanya orang lain pula. Ada tak suami dia di surau? Bukan Nur lah, bukan orang lain ni. Semua yang dia tanya, dia dapat jawapan kata, tak tahulah puan, tapi tidak pula pernah nampak, sebab kita tak ramai yang sembahyang tu, tak nampak. Tak nampak sekali pun, tak nampak. Akhir baru tahu dia bukan pergi sembahyang surau, ke rumah isteri yang kedua. Settle problem. Okey. Ini yang bila kita hargai suatu pemberian, kita ada suatu perasaan nak berterima kasih. Saya ulang, bila kita menerima suatu pemberian, suatu anugerah, timbul hati kecil nak berterima kasih. Saya dah teringat tadi, pagi tadi, terima kasih. Pagi tadi keluarga saya ada seorang hamba Allah datang requirement nak jumpa dengan saya. Dapat requirement, mari berjumpa. Dia kata saya nak datang ni, nak terima kasih dekat Ustaz. Tahun 93 dahulu, setelah saya kahwin selama 7 tahun tidak dapat anak, tahun 93 saya datang jumpa Ustaz. Ustaz bagi air, suruh balik minum dengan suami. Saya minum. Bulan itulah saya dapat anak. Sekarang anak sudah ada 6 orang. Tapi tak ada kesempatan nak ucap terima kasih. Hari ni baru saya merasa terima kasih. Kita nak berapa tahun ni? Baru 14 tahun. Gitu. Rupanya bukan itu. Okey, tak apalah, terima kasih balik. Apa yang kedua? Yang kedua, ada masalah nak minta ubat baru. Yang ni yang sungguhnya. Yang pertama saya tak berusaha, yang kedua yang berusaha. Tapi tak apalah, tapi poin saya hidup dia menyimpan. Sebab kita, kalau kita merasakan itu satu anugerah, macam yang itu bukan saya, Allah Ta'ala, anugerah Allah Ta'ala, dia kena balik semula. Kena ada suatu perasaan dalaman manusia untuk menghargai suatu pemberian. Semakin besar pemberian, semakin besar rasa terima kasih nak menyebut. Kes tadi itu, jika dia rasa betul saya yang berikhtiar, Allah Ta'ala makbul doa saya, sepatutnya datang daripada tahun 92 tu lah saya dapat anak tu. Ni 2006 dia mengaku dia memang dia tak dapat anak. Sultan duduk jumpa doktor semua, dia datang, doa saya makbul, mungkin atau kebetulan mungkin dapat anak, dapat kerak pula. Setahun satu punya subur. Bukan itu. Sebab balik cerita ini, kalau kita merasakan kita telah Allah beri anugerah besar, iman. Lepas iman dibagi Islam.
Bagi Islam, dia bagi nur, cahaya, dia bagi kita ruang untuk belajar, untuk kita praktik dan boleh kita buat. Tak macam orang lain yang tinggal. Kita memang, saya yakin yang datang di sini ni orang yang telah kuat. Kerana itulah maka dikatakan bahawa pelihara dia. Kalau solat, pelihara solat. Puasa, pelihara puasa. Buat kebaikan dan jangan berhenti cakap tu. Terus buat begitu, kan dia itu dikatakan sebagai suatu anugerah Allah yang perlu kita pelihara. Bila kita pelihara, semakin kita buat dia, semakin dia rapat dalam kita. Sama dengan solat. Kalau orang yang buat saat tinggal lama buat pula, dia tak lekat. Kalau tak tinggal dia, pelihara dia, tiap-tiap waktu tak pernah tinggal, tak pernah tinggal, dia dah sebati. Kalau sebati itu, kalau kita tak tunai, dia yang nuntut kita tunai. Kalau tidak, hati tak kena, ada something wrong lah, something yang tak kena. Oh, tak sembahyang lagi rupanya. Itu saya katakan, maka pelihara hingga hilang dirimu dengannya. Maksudnya sampai kita sebati dengannya. Selesai buat ikhlas. Dan sigilnya wajib, mesti bagi orang yang sembahyang itu mengetahui. Ni bisa kata dia mula menerangkan gerak-geri tadi itu, kata-kata, perkataan, wording yang dia pakai itu. Sigilnya, sugilnya maknanya mestilah bagi orang yang sembahyang itu, orang yang salat itu. Setengah orang tak mau langsung berkata bukan sembahyang, apa sembahyang, salat lah ya, dia bahasa sebab asal maknanya bukan, dia sembah yang maha kuasa, bukan sembah dewa-dewa, sembah yang tu balik, yang huruf besar lah, yang maha kuasa. Itu bahasa Melayu lah. Jadi orang tak pakai, orang pakai pada solat, pakai solat lah. Yang penting kita faham, orang yang sembahyang itu mengetahui akan yang ia hendak perbuat itu. Dia kena tahu yang dia nak sembahyang, dia nak buat apa. Apa dia? Tahu kadarnya maksudnya, kalau kita takbir, kena tahulah kadar takbir itu panjang mana. Kalau setengah jam tu Allahu Akbar, tak kena. Allah, dia bukan panjang tu. Dia kalau ikut hukum tajwid pun, Allah bolehlah dalam 2 harakat. Nak panjang sikit 3 harakat, Allahu Akbar. Bar ujung tu dia bukan mat, dia ke huruf mat. Huruf mat ni alif waw ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, main mana mat tu ujung tu pula. So Allahu Akbar, Allah, berapa harakat tu yang kita kena tahu kadar. Dan kena tahu pula bahawa bila kita laksanakan rukun sembahyang, rukun tu 13, kena tahu lah. Dalam 13 itu kalau anda baca tengok, memang takbir 1, rokok 2, rokok 1, sujud 2. Bila takbir 1, kena tahu Allahu Akbar 1, tu kita batalkan pula, kita hongkai tangan pandai-pandai, lepas tu Allahu Akbar dah 2, tak betul juga Allah dah 3. Berapa rukun hang buat kerja? Itu yang datang ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu a'malakum. Hai orang yang beriman, jangan kamu batalkan amalan kamu. Jadi sembahyang lepas Allahu Akbar itu, kalau ada berlaku apa-apa pun kita tak boleh batal sembahyang, melainkan kalau yang berlaku itu sampai peringkat boleh merosakkan nyawa, merosakkan harta benda, baru boleh berhenti sembahyang, batal sembahyang itu. Sepak pula keluar, budak nak terjun tangga dan sebagainya, api terbakar sebagainya, ular. Kalau dah tak, kalau kadang-kadang jengking saja boleh pukul, boleh sambung sembahyang, tak payah batal. Poin saya yang mengatakan bahawa bila kita sembahyang tak boleh batal lah. Itu dipanggil takbiratul ihram. Dengan takbir itu haramlah
kita melakukan pekerjaan yang bukan semayang. Perkataan Nabi kata, inna hadhihi salat la tasluh fihi min kalamil baca syai'an. Dalam semayang tidak boleh masuk satu patah perkataan manusia pun tak boleh masuk. Yang boleh pakai kalimat-kalimat Allah yang diizinkan disuruh dalam semayang. Mula dengan wajah tu Allah Ta'ala suruh. Inna solati wa musuki itu Allah Ta'ala suruh. Fatihah Allah Ta'ala suruh. Yang lain daripada itu tengah semayang tak pasal-pasal kata kawan. Terawih tahun ni dengan anak-anak saya terawih ni paling baru ni. Seorang Arab tu dia pergi ambil gelas apa namanya, gelas kertas tu lah, gelas plastik tu meletak depan dia tu, dia bubuh air sikit, dia minum tak itu dia semayang. Kak yang kedua dia semayang terawih, mainlah Arab ni tukang sapu ni main ambil dah, pegang tu depan kita tengah semayang, Arab pegang Arab betul pun ambil lah, ambil lain lah, bukan batal lah semayang tu. La tasluh, tak boleh. Sebab tu hatta kalau kita sebut ayat Quran sendiri pun, tapi dengan niat satu tujuan dunia, batal semayang, tak sah. Apa dia guna ayat Quran? Katakanlah contohnya dia semayang Isya, dia nak kirim kitab lah kepada kawan. Kata kawan berjanji dengan dia datang nak ambil kitab. Datang kawan tu, dia tengah semayang. Lepas tu dia nak suruh kawan tu ambil kitab dan semayang apa? Dia baca ayat, Ya Yahya khuzil kitaba biquwwah. Ada ya Quran. Wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan baik. Ambil balik. Quran, tapi dia tujuan dia suruh Yahya tu ambil kitab tu, tak boleh. Macam saya kata betapa batal ya semayang, walaupun anda baca betul tapi niat tak betul. Baca kalam Allah tapi niat tak betul. Saya pernah cerita lah, kita macam orang semayang malam, makanan telah siap, nak makan tu semayang dulu. Tengah-tengah semayang itu tengok kucing pergi nak makan ikan. Dia tengah semayang, takkan nak berhenti semayang kerana kucing nak makan ikan, makan lauk. Memang tak boleh berhenti, tapi nak hambat kucing macam mana? Buat ingat Al-Qari'ah tu, wa taral jibala kal ahnil mantush. Kucing ni dia faham ke push dia tu. Tapi kalau niat dia betul lah, wa taral jibala kal ahnil manfush. Bila mantush, jadi niat dia nak halal kucing tu, dia batal lah. Kalau kita faham demikian tu, kita kena balik pun tu yang disebut pendek. Dia kata apa? Dia kata sampai ke hendaklah perbuat kadarnya, kadar semayang tu, kadar takbir tadi, kadar rukuk dan juga lagi kadar mana rukun yang panjang, yang boleh panjang mana, yang pendek mana, itu dijemput supaya syukurlah ia akan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dia tahu demikian, ada hikmah dia mengapa rukun ni panjang, rukun ni pendek, semua dibuat untuk takhfif, beringankan. Macam rukun i'tidal, memang rukun ni pendek, ada orang panjangkan, tak boleh. Antara sujud rukun pendek, sujud rukun panjang, Fatihah baca rukun panjang. Okey. Atas barang yang diberi taufik akan dia, maka bahawasanya sembahyang itu sahanya telah menghimpunkan padanya beberapa bagai daripada segala kebajikan.
daripada af'al, daripada perbuatan, dan azkar, daripada bacaan-bacaan. So dalam semayang itu Allah himpunkan dalamnya membuat apa perbuatan, pekerjaan yang kita kena buat ikut sembahyang yang Jibril ajar Nabi. Nabi ajar kepada sahabat, sahabat ajar kepada sahabat, tabi'in sampai kepada kita. Itu dia katakan bahawa itu kesemuanya taufik, memang hidayah, memang Allah tunjuk begitu. Taufik memang Allah tunjuk begitu, bukan dibuat-buat, bukan sengaja direka cipta, tidak. Itu satu taufik, satu petunjuk. Allah kena buat begitu. Maka bahawa yang sembahyang itu sebenarnya telah menghimpunkan padanya beberapa bagai daripada kebajikan, daripada af'al, perbuatan, azkar, sebutan-sebutan, bacaan-bacaan. Maka apabila berdiri hamba kepada sembahyang, itu dia bermula dengan rukun berdiri betul. So yang ni, yang rukun berdiri betul ni kita kena faham bahawa berdiri betul ikut yang Nabi tunjuk. Orang yang berkuasa berdiri betul, dia kena berdiri betul dalam sembahyang fardu ataupun sembahyang wajib. Sembahyang kita panggil fardu, kita panggil wajib, kita panggil. Sebab kita niat usali fardah, usali fardah asya, usali fardah subuh, fardu. Apa ada hukum sembahyang? Kita kata wajib, kita kata fardu, tak apalah, tu istilah, tu cerita lain. Okey. Apabila kita katakan bahawa sembahyang itu satu daripada kewajipan Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka dia ada dihimpun dalam tu, dalam sembahyang itu sebagai suatu medium insan, hamba nak berhubung dengan Allah Ta'ala Tuhannya. So kita kalau lekat sembahyang itu maknanya kita berhubung dengan Allah Ta'ala 5 kali sehari semalam, 5 kali sehari. Maknanya kalau kita ada kawan, ada jiran, ada pemimpin, ada ketua, ada guru yang kita boleh berhubung dengan dia sehari 5 kali. Ada bayangkan tengok betapa eratnya hubungan seorang kawan, sehari boleh bercakap 5 kali, sekurang-kurang 5 kali. Tak lupa dia tak lupa kita, berhubung. Kadang kita kawan juga, tapi 2 tahun tak pernah berjumpa, tak pernah bercakap, tak pernah berhubung. Kadang sebab jumpa pula pun malas nak tegur dah. Makna dia, sebab tu Allah letakkan satu taufik, satu petunjuk hidayah, nak memesrakan hamba ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia letakkan, dia taburkan daripada awal waktu bangun pagi subuh kita berhubung, kita sebut nama dia. Dalam satu semayang tu berapa puluh kali kita sebut Allah Ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quran pun Allah Ta'ala tu. Lepas tu tengah hari pula berhubung pula, sebut banyak kali pula Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai sepanjang bangun tengah malam pula sepanjang tahajud Allah. Damainya hubungan tu, irat hubungan tu. Bila kita irat sedemikian rupa irat, mana mungkin kita boleh melanggar perintahnya? Mana mungkin kita boleh melakukan perkara yang boleh dia marah, yang boleh mengundangkan kemurkaan Allah? Tak mungkin. Tak mungkin. Malah kalau kita dengan kawan yang begitu rapat mesra pun, kita tak nak menyakitkan hati dia. Kerana ambil hati dia tu, kata orang nak buat sesuatu yang boleh, yang bagi dia damai, dia tenang, dia baik. Itu yang saya kata yang digunakan. Berdiri hamba dan berkata ya Allahu Akbar, maknanya dia menyebut dalam awal semayang itu dengan niat Allahu Akbar, maka hendaklah ia muqaranah niatnya, dia samakan dalam Allahu Akbar itu dengan niat apa yang dia nak buat. Maksudnya kita bayar dah qasad, ta'arat, ta'yin, kita dah ulang banyak kali dah tu. Maksudnya qasad itu niat semayang. Semayang apa? Kita ada semayang wajib, semayang sunat. Semayang wajib apa? Kita ada wajib zuhur, wajib asar, wajib isya. Sebab semayang apa? Semayang mayat, fardu kifayah. Itu yang dia katakan. Kena niat dalam itu muqaranah. Maknanya kita joinkan niatnya yang dimuktabarkan pada syarak.
So okey, yang muktabar syarak ni saya terangkan, ada guna saya terangkan bagi kita, bagi orang yang biasa melakukan solat macam biasa kita buatlah, kita senang saja kerana dah biasa dah. Maka niat yang kita niat itu kita niat ketika Allahu Akbar. Tetapi kalau itu menjadi masalah, kerana kebolehan manusia, kemampuan dia untuk meletakkan, memasang niat dalam Allahu Akbar itu bukan semua sama. Saya kata sebab Allah, tak ini Allah, itu yang bermasalah. So, bila ini masalah dipanggil masyaqqah. Bila bermasalah, boleh pasang niat ketika itu, kita jadi masyaqqah. Masyaqqah apa dia? Kesulitan. Masyaqqah kesusahan, masyaqqah kepayahan. Bila betul payah, memang sampai 5-6 kali tak boleh, 7-10 tak boleh lagi, payah sangat, ada kaedah fiqh yang dipanggil al-masyaqqatu tujlibut taysir. Bila kamu berjumpa dengan suatu kesusahan, kepayahan, kamu kena pindah kepada yang mudah. Itu kaedah fiqh. Kaedah fiqh yang kita pakai dalam Asbah wa Nazair, As-Sayuti pun ada, Ibn Nujaim pun ada, Al-Masri. Dia kata al-masyaqqatu, semua ibadat yang kita buat dia susah, tujlibut taysir, dia ditukarkan, menarik dia kepada boleh melakukan yang mudah. So asal maknanya senang saudara faham. Macam bulan puasa wajib tahan diri makan minum, dia tak boleh puasa kerana dia ada gastrik. Jika puasa juga dia boleh pingsan, maka dia kena ubah. Apa dia ubah? Puasa tak boleh, tak boleh buka. Bila buka, disebutkan faman kana minkum maridan, orang yang sakit, puasa dalam dia sakit, au ala safarin, dia dalam perjalanan yang ada masyaqqah, perjalanan yang dia susah nak jalan. Macam dulu bayanglah orang berjalan bulan puasa, jalan siang hari, padang pasir panas, naik unta pula, naik kuda, naik baral pula, dah lah kuda tu pun panas pula sebagai, mana tahan nak puasa. Buka. Tapi puasa kali ni naik ke Batuang, jauh sangat beza. Tak apalah, puasa. Okey, yang tak mampu puasa juga fa'iddatun. Tu. Itu dipanggil ubahlah dia. Fa'iddah, maka tinggalkan puasa, buka. Fa'iddah, bayar balik. Min ayamin ukhar, pada waktu hari lain yang kamu boleh qada balik. Nak qada pun tak boleh juga sebab dia lah kalau orang gastrik, kalau orang yang memang lemah, memang okey, tak apa. Tak payah bayar dengan puasa, bayar dengan ganti dengan 1 kilogram beras. Tak boleh juga. Disusah sampai nak cari beras pun tak boleh. Tak ada beras. Katakanlah begitu, walaupun kemungkinan di Malaysia tak berlaku demikian. Tapi berlaku di setengah-setengah tempat. Okey. Tak boleh juga. Dia boleh pergi ke Baitul Mal, pergi habaq ke Baitul Mal, saya kena bayar pediah puasa tapi duit tak ada, saya minta daripada Baitul Mal. Memang kewajipan Baitul Mal bagi dia. Ambil beras tu, pergi bagi dekat orang-orang yang boleh terima, yang kategori fakir, kategori miskin. Katakan dia dapat beras Baitul Mal, dia cari di Bandar Baru Bangi ni orang yang boleh terima tu, tak ada. Yang ada pun dia dengan keluarga dia. Misal, hantamlah, kamu hantamlah. Itu makna diubah kepada yang sama ni. Kaedah. Tak boleh takbir kerana dia payah, okey ambil yang mudah. Apa yang mudah? Jangan pasang niat dalam Allahu Akbar tu. Dia tak boleh. Kalau suruh dia buat juga tu yang 40 kali takbir tak masuk ke? Tak tahu apa yang nak masuk tu.
Apa yang mudah? Dia niat lebih awal, tapi dia mengiringi. Yang ambil balik kepada makna niat yang syarak kira muktabar. Niat itu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lih. Niat itu maknanya kamu qasad, kamu niat sungguh-sungguh, jazam sungguh-sungguh kamu nak melakukan satu ibadat muqtarinan, bukan muqtarinan yang kamu ikuti immediately dengan perbuatan. Maka orang tadi itu dia niat dulu, aku semayang Aisyah 4 rakaat, kamu kata Allah Akbar, sudah. Terus dia punya niat, habis niat sahaja terus takbir, sahlah niat dia dan sah takbir dia. Sebab saya katakan boleh. Kalau tak boleh juga yang tu pun pindah kepada mazhab Hanafi. Hanafi apa dia? Seperti kita nampak orang Hanafi, orang Maliki semayang, tengok dia berjalan Allah Akbar, dia usolli tidak, niat tidak. Sebab niat pada ketika dia rukun niat dia bukan ketika tu, ketika awal, ketika duduk mari tu, ketika duduk berdiri tu, ketika tu bila dia kata tu imam kata sawus sufuh ajarakumullah, tu niat tu. Allah Akbar, imam Allah Akbar, dia kira niat dah. So orang tadi tu belum ambil yang ketiga, Allah Akbar. Yang tu pun tak boleh juga. Tak payah sembahyang lah. Benda angkat tangan pun tak boleh sembahyang apa. So jangan lupakan kaedah yang dikatakan al-masyaqqatu tujlibu taysir, itu memang kaedah. Lagipun ada kaedah lain Nabi sebutkan, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Yassiru ni selagi boleh kamu berikan satu kaedah yang mudah orang ikut, yang senang orang terima, pakai yang mudah. Kaedah lain ataupun hadis Nabi yang sahih, hadis berkata, ma khuyyira Rasulullah SAW baina amraini illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun isman. Hadis sahih. Nabi tidak diberi pilih kepadanya antara dua perbuatan, melainkan dia pilih yang paling mudah selagi tidak terlibat dengan dosa. Tapi yang mudah, takbir payah, ambil yang mudah. Yang mudah ya, saya kata niat dahulu. Ni banyak ni orang-orang yang was-was dalam semayang, wah-wah dalam takbir, wah-wah dalam ambil semayang, wah-wah dalam mandi junub. Dah selesai mandi, dah tengah jam, dah keluar nak semayang dah, teringat, ujung tumit tadi terkena tak tahu, boleh londeh kain balik, masuk bila semayang balik tu, dah semayang balik, mandi balik tu, mandi sejam pula, keluar nak semayang pula, teringat tadi aku sapu tak tahu, dah semayang balik, 3 kali mandi wajib. Mari semayang subuh pukul 8 dah. Tu kaedah tu dia terlepas tu. Dan saya kesian sebab saya banyak mengalami jumpa yang macam ni. Kita bantu, boleh bantu, kena faham. Okey, kalau saudara ada pun boleh faham, bantu mudah ya. Ibadat ni dia benda yang disyariatkan, dan syariat ke mana yang disuruh Allah Ta'ala buat begitu. Tu ibadah tu perbuatan ke, pekerjaan ke, apa sahaja yang Allah Ta'ala suruh buat, sebenarnya dia suruh buat. Takbir dia yang suruh, Allah dia yang suruh kata begitu, Allahu Akbar, itu yang syarak suruh. Yang syarak suruh pula sekali je. Kalau kita pergi buat sekali, kita kata tak betul, buat 2 kali, kita syak ataupun kita was-was. Yang was-was itu Quran sebut min syarril waswasil khannas. Was-was adalah kerja khannas. Khannas syaitan. Syaitan yang kata tak betul. Ambil wudu, syarak suruh basuh 3 kali sahaja, lebih 3 kali dia panggil mubazir. Kalau kita ambil air semayang atas dalam sungai yang airnya baru lepas banjir, sedang banjir, air banjir tu, ambil air semayang pun 3 kali saja. Jika lebih daripada itu, dia mubazir. Mubazir kerja syaitan. Lebih 3 kali kamu basuh, kamu ikut syaitan. Kalau ayat semayang ikut syaitan dah. Mari semayang pula Allah Akbar sekali pun kamu kata tak betul juga, kamu ikut syaitan juga.
Kesemua perbuatan sembahyang kamu ikut syaitan. So, ibadat akan ikut syaitan ni? Mesti balik ikut syarak. Ikut syarak, jangan buat lebih daripada sekali takbir. Jangan sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia mula balik semula. Sampai waladhdallin, waladhdallin. Alhamdulillah balik. Fatihah baca sekali 7 ayat. Kalau baca ulang balik itu sudah jadi 10 ayat. Fatihah apa 10 ayat? Okey, bila balik sebelum pada kaedah syarak tu dia banyak bantu menyelesaikan yang gangguan syaitan, dia akan selesai. Kita balik semula kepada berpegang kepada syarak Ta'ala. Bila dia berkata Allahu Akbar, hendaklah ia memuqaranah niatnya yang dimuktabarkan pada syarak, dan serta diketahui pula akan kebesaran Tuhannya yang ia berdiri khidmat kepadanya. Makna dia bila kita Allah Ta'ala letakkan dalam takbir itu berbuat Allahu Akbar, Allah yang maha besar, kita kena gambarkan dalam ingatan kita yang akbar itu dia besar pada saiznya kah, besar pada rupanya, besar pada kuasanya, besar kepada apa. Senang faham, Allah Ta'ala itu dia bukan benda, bukan jisim, dia zat. Zat yang disebut akbar, maha besar, besar dalam segala-galanya, besar yang tidak ada kekurangan padanya, besar yang penuh dengan kesempurnaan padanya. Tidak katakan bahawa hendaklah ia ketahui pula akan kebesaran Tuhannya yang ia berdiri khidmat kepadanya. Dia berdiri, dia khidmat, dia buat seperti yang diperintah dia buat. Dia sebut itu memang dia letak dalam diri dia, memang dalam hidup kita ini Allah Ta'ala sahajalah yang maha agung, yang maha besar. Maka maknanya waktu itu terlebih azam dan ajal. Azam, agung, segala keagungan yang kita mula dengan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji-pujian, segala yang nama agung, yang sempurna, yang baik, yang cantik, yang indah, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah benar hatinya. Yang ni yang masalah. Kalau dalam sembahyang sahaja kita kata Allahu Akbar, Allah yang maha agung, lepas sembahyang pula kita perhinakan hukum Allah, kita perhinakan agama Allah, kita perhinakan sunnah Rasulullah, kita perhinakan syariat Allah Ta'ala. Maknanya dalam sembahyang kita sebut lain, di luar lain. Itu yang dia katakan bahawa hendaklah benar hatinya, kena sungguh dalam sembahyang, sungguh luar sembahyang pun sungguh, takkan berubah. Demikian pula firman Allah Ta'ala, telah mengetahui hamba aku bahawa aku terlebih besar daripada tiap-tiap sesuatu. Bila sebut Allah Akbar itu, maka Allah Ta'ala kata kita yang menghayati, kita yang telah menghayati makna kehendak Allah dalam hidup kita. Bila kita sembahyang, kita sebut demikian, Allah Ta'ala kata hamba aku terlebih mengetahui, aku terlebih besar daripada tiap-tiap sesuatu, dan sebenarnya ia telah berhadap atasku. Hamba aku sekarang telah berkata demikian, dia menghadap kepada aku atas makna Allah Akbar itu. Maka apabila mengangkatkan dua tangannya, sebab tu dia bersamaan dengan menyebut Allahu Akbar, kita mengangkat dua tangan. Itu kesemua itu syariat, semua itu memang tertakluk, termasuk dalam yang Jibril mengajar Nabi. Dua tangannya kepada dua telinganya, saya sebut nama tu, mengisyaratkan ia melepaskan daripada tiap-tiap ma'bud. Mana kita macam bagi signal dengan angkat tangan itu, tu di antara makna je lah. Saya gunakan perkataan itu satu daripada isyarat, daripada simptom kita surrender, menyerah diri kepada Allah bagi maksud wa nahnu lahu muslimun tu, yang banyak dikatakan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, kamu kembalilah kepada Allah dan kamu serah diri kepadanya. Itu sembahyang ni satu daripada kembali kepada Allah. Wa aslimulah, kita serah diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
lambangnya, isyarahnya banyak. Satu di antara isyarahnya kita angkat tangan. Angkat tangan satu di antaranya kita melepaskan daripada tiap-tiap yang disembah. La ilaha tu tidak ada yang disembah. Ilah tu tidak ada yang, kita melepaskan diri kita daripada semua yang disembah oleh manusia-manusia yang tidak beriman. Itu kita membersihkan diri kita, kita menolak, kita menafikan ma'bud yang disembah itu bukan yang sebenarnya disembah. Yang disembah ialah Allahu Akbar. Itu kita melepaskan daripada tiap-tiap ma'bud yang disembah yang lain daripada Allah Ta'ala. Dia bagi satu makna saja, satu makna yang dia bagi, satu tafsiran. Angkat tangan tadi itu kita mengisyaratkan kita melepas diri kita daripada segala Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia. Semua itu mengarut. Satu. Yang keduanya, kita menyatakan kita menyerah diri kepada Allah. Macam orang mana pun menyerah diri, dia angkat tangan, tanda kita serah diri kepada Allah. Wa nahnu muslimun tu ada dalam tafsir, dalam apa ni, iftitah itu. Dan yang ketiganya, kita nak menyatakan bahawa la haula, tidak ada daya kita dah ketika itu melainkan ikut Allah Ta'ala sahaja. Kita tidak buat yang lain, kita tidak menggunakan peluang itu untuk melawan. Orang suruh angkat tangan, dia tak angkat tangan. Suruh kiam, dia tidak kiam. Angkat tangan ke telinga, dia pegang kepala. Bukan itu. Semua kita buat itu untuk menyatakan bahawa kita menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan ikut kepada apa yang diperintahnya. Sebab itu maka selepas Allahu Akbar ada dua bacaan. Satu iftitah yang kita baca biasa, Allahu Akbar kabira, Alhamdulillahi katsira, yang kita faham sangatlah. Itu satu bacaan. Dia banyak bacaan tu. Yang kedua bacaan lagi diambil ni, yang Syekh dibaca dengan subhanakallahumma wa tabarakasmuka la ilaha ghairuka. Itu satu bacaan. Ini jangan kita baca. Saya pun dah biasa daripada dulu dah, kita belajar dah. Boleh, tak ada masalah. Kita baca Allahu Akbar kabira, Alhamdulillahi katsira, wa asila wajah tu, itu boleh, tak ada masalah. Ini satu bacaan lain pula, boleh juga kita baca. Kalau kita baca yang ni tu, tengok apa dia makna dia. Subhanakallahumma, yakni Maha suci Allah daripada tiap-tiap yang kejahatan dan kekurangan. Allah tidak buat jahat. Tidak seperti satu maklumat yang saya dapat baru ni daripada puteri ni. So, di Pulau Bali itu, perayaan di Pulau Bali itu adalah satu perayaan yang dirayakan oleh orang beragama Hindu kerana satu kejadian berlaku bahawa Tuhan Hindu Lord Krishna, Tuhan besar, Tuhan bos, mempunyai beberapa orang anak. Dia kahwin, dia ada isteri, dia ada anak. Dan salah seorang daripada anak kepada Lord Krishna ini jadi jahat. Tuhan jahat. Bila Tuhan jahat, Tuhan melakukan segala kejahatan. Agama dia Tuhan jahat, tapi anak Krishna. Maka kejahatannya ini sampai ke peringkat merosakkan seluruh kehidupan, seluruh hamba. Maka Lord Krishna dia ambil tindakan, tak boleh sebab dia anak. Kalau dia arahkan Tuhan lain, dia Tuhan banyak kan, pergi bunuh buang anak dia ni. Yang lain semua tak boleh bunuh. Dia anak Tuhan hebat. Akhirnya terpaksa juga Tuhan tokai besar ni menjelma diri dia di satu Tuhan lain pula, pergi bunuh anak tu dan berjaya bunuh. Tuhan bergaduh dengan Tuhan, bunuh anak. Bila anak ni nak mati, dia wasiat, dia minta pak dia surrender lah, tak apalah dia mati, tapi tolonglah kenangkan kematian dia itu dengan membuat perayaan
menyalakan lilin dan buat manis-manisan jamu makan buat perayaan. Pak dia pun kan anak jahat macam mana pun anak dia juga, anak nak mati, maka dia terima itu dan dia merayakan hari itu hari kemenangan dia bunuh anak dia. Maka perayaan itu nama dia perayaan Deepavali, asal Deepavali. Jadi saya cerita tu nak katakan ada Tuhan jahat. Kalau Tuhan buat jahat, manusia buat jahat pun berdengung dah kita ni. Mak rampik pun dah pening kepala tengah dah. Bukan jahat tahu mana pun mak rampik tu. Dia kacau dah. Mak rampik. Sikap ni pun satu masalah. Boleh mengisytiharkan satu kejayaan besar tahun ni. Sebab orang kurang 5 orang mati daripada waktu sudah. Okey. Kita bayangkan kalau manusia buat jahat, seorang di kampung buat jahat pun habis hamuk sebuah kampung. Anda bayangkan ni, Tuhan buat jahat tapi dia boleh terima tu. Sebab kita nak nafikan bila mari Islam tak, sebab Allah Ta'ala sifat nama-nama Allah, sifat Allah Ta'ala dia tidak ada sebuah kekurangan. Kenapa dia nak buat jahat? Tak ada sebab. Allah nak buat zalim. Kenapa nak buat zalim? Ini tak ada sebab. Orang buat zalim ni orang sakit jiwa. Orang sakit jiwa ni macam orang lepas jawatan besar lah. Macam dia hamuk. Kesian, sakit jiwa. Sebab tu tidak ada. Itu sifat kekurangan. Bila ada kekurangan maka ada negatif. Bila sifat yang penuh dengan yang sifat positif, sifat rahman, sifat rahim dan sebagainya, maka tak timbul kezaliman, tak ada kekurangan, tak ada kejahatan. Allah Maha Suci, tidak ada sebang kejahatan. Sebab itu tidak ada kezaliman. Itu dia katakan innallah la yazlim misqala habbatin fil ardi wala fis sama. Allah tidak pernah melakukan kezaliman walaupun kamu nak ukurkan kezaliman itu dengan hanya sebiji atom, beratnya sebiji atom. Tak ada. Di bumi ke di langit ni dia tak ada. Orang buat jahat macam mana pun Allah tak balas kejahatan. Bagi maksud bukan itu Allah Ta'ala buat jahat. Kadang kejahatan itu untuk pengajaran, nampak jahat tapi pengajaran kepada manusia. Sini dia katakan tiap-tiap yang kejahatan dan kekurangan. Allah tidak ada kekurangan. Bahawasanya ia yang mempunyai bagi segala puji. Itu yang kita terjemahkan daripada Alhamdulillah Rabbil Alamin tu. Memuji Allah Ta'ala ni menjadi suatu sinonim kepada malaikat Allah Ta'ala. Walladzina indahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa hum la yas'amun. Malaikat Allah yang ada di hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, indahu si Allah, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka sentiasa memuji Allah, memuji Allah Ta'ala, wa hum la yas'amun, dalam keadaan mereka tidak pernah jemu. Kalau mereka nyebut alhamdulillah itu tak pernah berhenti. Kita bilang cukup 33 berhenti. Pakai tasbih nak bilang tak apalah, bukan tak boleh, boleh. Tapi kembali kepada ayat ini, wahum la yas'amun, itu mereka bila tasbih kepada Allah, tasbih yang tidak pernah jemu. Jadi daripada mereka jadi sampai hari kiamat terus memuji Allah. Yang sujud terus sujud Allah. Sebab tu bila manusia berapa ramai sangat, kalau kita melakukan perkara yang tidak baik, Allah itu tidak mengurangkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dia hatta walillahi yasjudu lahu man fis samawat wa man fil ardi wasyams wal qamar
wasyajar sampai habis ayat, dan telah tunduk sujud patuh taat kepada Allah semua makhluk yang di atas langit, semua makhluk yang di bumi, majoriti lah, sampai kepada wasyamsa wal qamar, matahari itu sujud tunduk patuh kepada peraturan Allah. Seluruh bintang tu, berapa bilion bintang yang besar-besar tu, tunduk patuh kepada peraturan Allah, kepada mereka, sampai kepada wal ard, bumi kita, wal jibal, sampai kepada bukit-bukit, wasyajar, sampai kepada pokok-pokok, wad dawab, yang melata, yang dalam tanah tu, yang segala semut, segala serangga tu, wa kasirun minan nas. Bagi manusia tidak semua, ada yang sembah, yang tidak. Wa kasirun, yang banyak pula, haqqa alaihimul azab, dan enggan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berhak mendapat azab Allah Subhanahu wa taala. Itu dia katakan, dia sebut subhanakallahumma tu, maksudnya Allah daripada tiap-tiap yang kejahatan dan tidak kekurangan, maksudnya ia telah yang mempunyai segala pujian. Wa tabaraka smuka, yakni maha suci ia dan barakah pada yang menyebutkan namanya. Nama Allah nama yang cukup suci, menyebut namanya pun mendatangkan kebaikan kepada kita. Maha berkat nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Akan pekerjaannya yang dikerjakan, dia Ta'ala buat apa pun, cipta apa pun, penuh dengan kebaikan. Kita yang tak tahu saja. Wa ta'ala jadduka, yakni maha tinggi qadar engkau Tuhanku, dan maha besar engkau. La ilaha ghairuka, yakni tiada yang menjadikan dan yang beri rezeki dan yang disembah yang lain daripada engkau. Tiada yang dahulu dan yang kemudian. Maka apabila membaca, itu di antara bacaan yang sempat dinukilkan daripada bacaan-bacaan di antara takbiratul ihram dengan bacaan rukun, rukun qauli, rukun bacaan al-Fatihah. So, tengok balik wording itu, bukan wording manusia. Tak mungkin kita nak ciptakan wording macam subhanakallahumma wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka la ilaha ghairuka tu memang satu daripada susunan Allah Ta'ala. Dah sampai baca Allah syaitan rajim, yakni aku pohon akan dikau bahawa engkau lindungkan dan engkau peliharakan aku daripada fitnah syaitan yang kena rejam, yakni yang kena kutuk. Okey, di episod lain kita melihat bila Allah Ta'ala meletakkan, memberikan kepada kita suatu bacaan perlindungan. Biasanya kalau tidak besar, tidak sangat serius yang kita hadapi itu, selalunya Allah tidak beri kita perlindungan. Kalau benda-benda kecil, sepatutnya kita mengapa tidak berlindung daripada virus HIV? Mengapa tidak berlindung daripada ribut taupan? Mengapa tidak gunakan bacaan melindung daripada malapetaka, melindung daripada inflasi, lindung daripada jatuhan saham? Barang macam tu kalau compare dengan yang kita hadapi ni, sebenarnya yang paling teruk manusia ialah gangguan syaitan, bujukan syaitan, dan kemampuan syaitan yang sentiasa berada di sekeliling kita. Kita tak nampak dia nampak kita. Kita tidak merancang secara serius barang macam tu kalau compare dengan yang kita hadapi ni, sebenarnya yang paling teruk manusia ialah gangguan syaitan, bujukan syaitan, dan kemampuan syaitan yang sentiasa berada di sekeliling kita. Kita tak nampak dia nampak kita. Kita tidak merancang secara serius bagaimana nak mempertahankan daripada penangan syaitan ni. Dan kita tak nampak kadang-kadang
kejahatan-kejahatan yang bermaharajalela dalam kehidupan manusia. Apa punca dia? Punca daripada kemiskinan harta, punca daripada tidak ada cukup makanan, punca daripada ekonomi jatuh. Kita tak perasan. Allah Ta'ala bagi tahu punca kejahatan dia balik kepada syaitan. Syaitan boleh mempengaruhi manusia. Ya, kalau kejahatan itu pada seorang yang insan yang macam kita layman, tak teruk sangat. Tapi tengok, kalau kejahatan yang macam dilakukan oleh, kalau Fir'aun sudah jadi jahat, dibunuh habis. Bila keluar arahan, mana-mana anak Bani Israel yang melahirkan anak, bunuh. Senang cerita. Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Dia boleh sampai yuzabbihuna abna', itu seorang, boleh seorang yang boleh dibuat kejahatan, dia ada kuasa, dia boleh sampai dia bunuh anak-anak kamu, anak yang tidak berdosa dia suruh bunuh. Yastahyun, dia memperkuasakan isteri kamu, memalukan isteri kamu. Yang begitu bala'un min rabbikum azim, bala. Satu. Kalau seorang pemimpin macam Mustafa Kamal Atatürk sebagai contoh, dia naik jadi presiden, jadi ketua kerajaan Islam selepas kejatuhan kerajaan Islam Turki pada Mac 1924. Insan seorang, tapi seorang jahat. Dia bunuh habis ulama. Dia tukar undang-undang habis. Sampai ke peringkat bahawa sembahyang itu pun, tak apalah guna kita orang Turki baca sembahyang Fatihah bahasa Arab, apa? Tukar. Terjemahkan Fatihah dalam bahasa Turki, suruh baca sembahyang baca bahasa Turki. Azan Arab tukar ke bahasa Turki. So dia boleh merosakkan segala macam. Asu saya kata. Jadi kalau itulah dia, kenapa dia berlaku dia macam? Kerana ada saham besar yang syaitan telah masuk mempengaruhi dan merosakkan manusia. Daripada yang besar dia rosak sampai kepada yang kecil-kecil dia rosak, sampai kerosakan individu insan dibalik kepada syaitan. Semua kemaksiatan kecil sampai kepada besar angkara syaitan. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut, wa idza qara'tal Quran fasta'iz billah. Kamu nak baca Quran pun kamu kena berlindung dengan Allah daripada syaitan yang kena kejam. Sebab nak semayang, atau nak semayang dah tu pun kena auzubillah, dia ganggu sampai dalam semayang. Kalau tak boleh ganggu bacaan daripada mula, tak semayang langsung, tak semayang juga, setidak-tidaknya datang keraguan. Itu tadi yang tadi orang was-was tu. Jelas daripada kerja dia banyak ni. Min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia datang masuk dalam hati manusia, dia was-waskan. Minal jinnah, daripada kerja jin. Wanas, manusia itu pun manusia yang ditunggangi oleh syaitan padanya. Sebab tu maka besar sangat makna dia. Mengapa nak baca, nak semayang pun a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang baca Quran tu hatta dalam pertandingan pun a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kena a'udzubillah. Dan kita dalam banyak perbuatan pun bila berjumpa dengan kemaksiatan pun kena a'udzubillah. So ini besar ni. Tapi kalau bila kita lupa ini, kita banyak orang lupa tu, dia peluang dia bermaharajalela. Dia lah, kalau nampak macam mana kita tak nampak dia tu, dia katakan walaula fadlullahi alaikum warahmatuh ma zaka minkum min ahad. Kalau bukan kerana kamu minta lindung Allah Ta'ala dan Allah beri perlindungan kepada kamu, bukan rahmat dia kepada kamu, siapa pun tak selamat. La tabaqtum syaitan illa qalila. Semua akan terpengaruh dengan syaitan melainkan beberapa kerat sahaja. Sebab tu penting untuk kita hayati bila nak semayang, macam a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Jangan baca bismillah saja daripada mula tu. Memang auzubillah tu juga disyariatkan. Kata dia kena baca pelan. Pasal apa kena baca? Balik kepada ayat wa idza qara'tal Quran fasta'iz billah minasyaitanir rajim. Kita dalam sembahyang nak baca, bila kamu nak baca Quran, kata Quran. Kalau kena baca Quran, baca auzubillah dulu. Tapi dalam salat tidak didengar Nabi baca auzubillah. Dalam ada dua hadis. Satu hadis Abu Hurairah, satu hadis Anas. Hadis Abu Hurairah, sahih Abu Hurairah, Nabi baca bismillah jahar sampai akhir hayat dia. Hadis Anas, sahih, Nabi membaca dalam semayangnya dengan mula Alhamdulillahirabbil alamin tanpa dengar bismillah. Dua-dua sahih. Diulang balik, dua-dua sahih. Hadis Anas sahih, hadis Abu Hurairah sahih. Artinya bismillah kuat pun boleh Abu Hurairah. Tak bismillah kuat, baca perlahan macam di Mekah pun boleh, tak ada masalah. Sebab dua-dua tu. Bi auzubillah baca perlahan. Tak sabit Nabi baca, kita pun tak baca. Tapi kena baca. Rukun ni bukan wajib, dia sunat. Pasal balik kepada ayat tadi, wa idza qara'tal Quran fasta'iz bil syaitanir rajim. Bila baca Quran, baca auzubillah. Okey. Yakni aku pohon akan dikau bahwa engkau lindungkan dan engkau peliharakan daku daripada fitnah syaitan yang kena rejam, yang kena kutuk. Tapi ini dibaca Bismillahirrahmanirrahim, maka maknanya aku minta tolong dengan nama engkau pada tiap-tiap suatu pekerjaanku, ialah yang mempunyai lemah lembut, lagi mempunyai kasih sayang atas segala makhluk, dengan beri rezeki, lagi kasih sayang akan segala hamba yang mukminin. Tengok tu, saya cakap tadi, bila renung balik susunan tu, saya harap saudara tuan-tuan perempuan bila baca Quran, bila baca hadis, bila tengok semayang ni, kena letak selalu, kena ingat selalu bahawa yang menyampaikan kepada kita ni Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad ini dia ummi, dia tidak pernah menulis, tak pernah baca. Itu dia katakan ma kunta tatlu min kitab wala tahuttuhu bi yaminik. Kamu wahai Muhammad tak pernah pegang kitab apa pun, tak pernah baca sebarang kitab pun, dan tak pernah pegang pen pun, tak pernah tulis sepatah pun. Idzal talbubtilun. Kalau kau pernah baca sebuah kitab wahai Muhammad, pernah tulis sebarang surat, irtaba, orang akan persoalkan, orang akan pertikaikan, ni kamu buat sendiri. Okey, bila letakkan Nabi Muhammad itu ummi, tidak menulis, tak boleh baca, tak sekolah, tapi yang datang daripada dia termasuk yang ini, termasuk bacaan auzubillah tadi itu, bismillah tadi, dan termasuk bacaan Fatihah itu. So nak mengaturkan bacaan Fatihah, Ashabul Masani, dia 7 puji-pujian dengan wording dia, dengan mana pernah orang Islam pernah baca jemu baca Fatihah ni? Sepatut jemu lama dah, dia ulang yang tu je, mana boleh tak jemu. Sini kata lagu mana pun kita jemu, kalau bahasa mana pun jemu. Tapi mana pernah kita cakap honestly lah yang kita jemu Fatihah ya. Dan lagu Fatihah tu saya tengok Sa'dul Qamidi baca sedap cara dia, Khalil Khusari sedap cara dia, Basit sedap cara dia, Khuzaifi baca kesemua sedap. Mungkin di Mekah baca tarawih 20 rakaat, so 20 kali Fatihah. Walaupun dia orang lagu satu dia orang baca, tak ubah lagu tu, tapi sedap. Bukan kita buat-buat, memang sedap. Kadang bila try kita ambil yang bukan Quran, ambil yang kita Arab biasa lah, yang tulis Arab biasa tu, pergi nak baca macam Quran, mampu tak jadi. Jadi
Mesti balik pada Quran. Itu saya kata bila itu Bismillahirrahmanirrahim. So, dengan nama Allah, Tuhan yang Rahman, Maha Pengasih, Rahim, penyayang. Mengapa dia pengasih dan mengapa dia penyayang? Itu kasih lain, sayang lain. Orang boleh kasih dengan tidak sayang. Orang boleh sayang tidak kasih. Allah tak. Dia kasih pun dia kita bina dalam kehidupan kita ni, cara hidup kita memang tak dapat lekang daripada kita dia buat selalu je. Atau kedua, sama ada kita buat secara ritual ini dah biasa begitu daripada kecil kita buat, rutin. Macam kita bangun basuh gigi, kulit gigi itu rutin dibuat demikian. Tidak akan ada peningkatan kepada kita melainkan sekadar dia ritual ini tidak ada makna sangat, melainkan sekadar kita dah biasa begitu dah. Satu. Yang kedua, sebab dia merupakan satu cara hidup, satu sistem yang dengannya Allah mengatur kita, kehidupan kita, sembahyang sebagai pokok, dan daripada datang beberapa pengajaran yang besar. Di antaranya dia mengajar kita bahawa tidak ada Tuhan yang disembah yang sebenar-benarnya melainkan Allah Ta'ala. Allah yang mana? Allah yang akbar, yang maha besar. Kalau ini di build up dalam diri kita, di build up, diberikan satu penekanan bahawa kita nak menghayati mana akbar itu dengan cara menghargai apa yang dia buat. Apa dia menghargai apa yang dia buat? Yang dibuat, ada yang dibuat bersahaja yang orang semua boleh menikmati adalah alam dengan segala kenikmatan yang kesenang kepadanya. Ada yang kedua, yang dibuat ialah agama dia, peraturan dia. Kalau ini kita lihat, kalau kita semayang juga tapi peraturan tak berjalan, semayang juga tapi undang-undang tak berjalan, mana tidak timbul akibat dalam hidup kita, sebab kita masih mengagung yang lain. Lebih-lebih lagi bila kita mengagungkan dalam konteks kehidupan kita, Islam meletakkan suatu cara hidup. Dia ambil daripada tu, inna salati tu. Kita faham dah. Bila ini tidak jadi akbar, tidak diagung, tidak dibesarkan, akhirnya dikecilkan, maka cara hidup lain lebih mengatasi dia. Maka akhirnya yang bersendikan, yang berpegang kepada Islam itu, jika tak dipertahankan, dia semakin hapus, semakin hakis. Apa sajalah yang kita lihatkan dalam hukum, gerak-geri, pekerjaan, perbuatan. Ambil yang paling mudah. Katakanlah bahawa macam Nabi katakan, hal adullukum ala syai'in in fa'altumuhu tahabbtum, qalu bala, qala afshus salama bainakum. Benda kecil tapi dia bermula. Nabi kata, maukah kamu aku tunjukkan satu perkara, ala syai'in in fa'altumuhu, kalau kamu buat yang kecil ini, kamu akan dapat kebaikan dia. Tahabbtum, kamu akan terjalin suatu ukhuwah, suatu persaudaraan yang kukuh. Sahabat kata, ya, apa dia? Sentiasalah ucap salam sesama kamu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kecil tapi dia ada guna. Tahabbtum itu kamu lebih mesra, lebih berkasih sayang tentang kamu. Berapa lama kita nak ajak kita gunakan selamat pagi, good morning, bonjour, sebagainya, paksi berpuang, Perancis, bukan arti. Akhirnya kita nak balik semula, halo, berapa lama kita pakai itu, halo, padahal boleh, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kita ubah. Kalau itu pun tidak kita gunakan, maknanya sistem yang lebih agung daripada apa yang memanglah. Assalamualaikum, kita mendoakan kepada dia selamat sejahtera yang non-limited, unlimited. Assalamualaikum, selama-lamanya. Mari orang putih pula, dia limit, dia selamat pagi ya, tengah hari mampus lah. Good morning, good afternoon, good night, good evening, dia ada limit. Kita terima itu, selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang, selamat malam. Tapi Islam tidak limit. Assalamualaikum. Tapi tengok, bila wa idza huyitu, bila kamu bagi salam kepada orang, fahayyu bi ahsana minha, kamu kena jawab lebih baik daripada dia. Aurudduha, paling tidak pun sama dengan dia. Apa dia? Wa alaikumussalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Kita kaitkan sampai selamat, rahmat Allah melimpah, rahmat itu pula dikekalkan. Itu saya kata dia kecil, tapi dia represent satu cara hidup yang bila kita orang doakan kepada kita, so terlekat satu perasaan jalinan, satu perasaan yang cukup indah. Tapi tidak semua kita dapat hayati, tak semua. Dalam kerjaan di sekolah kita masih tak dapat kita semuakan. Apa sebab itu maka saya kata tadi, itulah yang balik kepada semayang yang diterjemahkan tadi, yang diulang selalu tu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Guna dia kita nak upgradingkan hidup kita ni seperti yang kita sebut dalam semayang tu, nak jadikan semayang kita